Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Tuan Haji Asman bin Haji Muhammad Asali, Guru Besar Dewan Majelis dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Ilahi kerana limpah dan izin. Dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini, hari Jumaat yang mulia, bagi merayakan satu lagi program ilmiah peringkat sekolah, iaitu bengkel pengurusan jenazah khas untuk anak-anak didik tahun 6 SD sama Buzul. Hadirin sekalian, bagaimana keberkatan? Marilah sama-sama kita mengamalkan bacaan doa agar disempurnakan oleh Majlis Berhasilan. Oh, saya ni. Coba ni. Mau posting ni. Bukan dia sini. Betul dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الوالد نعمه وكافر نسيئا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتعالى على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ya Allah ya Rahman Rahim, sesungguhnya kami mendatangkan kepada kami yang mulia ini, memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua bapa kami, guru kami, ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, serta dosa seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang mulia ini di dalam yang besar ini ya Allah. Kami mohon padamu agar Engkau berkati majlis dan pergunakan pada ini ya Allah untuk melaksanakan penjagaan bengkel pengurusan jenazah tahun 6. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kurniakanlah kepada kami ilmu, kurniakanlah kepada kami yang sempurna, kurniakanlah kepada kami yang luas dan berkah, kurniakanlah kepada kami kesehatan tubuh badan yang baik serta berpanjangan. Serta ya Allah, kurniakanlah kepada kami amalan yang diterima ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau lancarkanlah dan permudahkanlah urusan perjalanan majlis ini pada hari ini ya Allah. Lancarkanlah kami sampai lagunya. ya Allah, dan berkati yang siap-siap masa yang berada dalam majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka dawam as-sihat wal 'afiyah, salaman min kulli baliyah, wa min kulli sharrin wa su'in wa makruh, wa min kulli maradin wa safarin wa dah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari segala musibah, dari segala perkara-perkara yang tidak diingin serta wabak penyakit ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma اغفرنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, dengan ilmu yang telah kami perolehi setelah tamat dari ibadah ini ya Allah,
Kau jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat dan berkat kami sepanjang hidup ya Allah. Agar kami dapat berkhidmat untuk menguruskan jenazah, terutama jenazah ibu ayah kami setelah mereka pergi meninggalkan kita ya Allah. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Ilmu yang dapat kami amalkan sepanjang hidup kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا مكرودا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ni pun ada sekolah buat benda desa. Sekalian, berakhir ini adalah tujuan untuk Memang semua hari suka ni. tentang aspek pengurusan jenazah dari awal kematian hingga jenazah. Sebelum kita memulakan berakhir pada pagi ini, eloklah kita berkenalan dan mengetahui sedikit mengenai latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Ustaz jemputan kita adalah Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid atau lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi bin Zainal, merupakan seorang yang berpengalaman luas dalam menguruskan pelbagai jenis jenazah lebih dari 18 tahun di dalam serta luar negara. Beliau telah berkhidmat sebagai guru dan pengusul di beberapa buah sekolah serta merupakan pengarah bagi beberapa syarikat. Ustaz Rafi bin Zainal telah terlibat dalam dunia dakwah sebagai penceramah bebas lebih dari 10 tahun. Oleh itu, majlis dengan hormatnya ingin mempersilakan Ustaz Rafi bin Zainal untuk meneruskan bengkel pengurusan jenazah pada hari ini. Majlis dipersilakan. Okey ke Itu. Pakai mic ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Besar SK Wangsa Maju Zon R10, betul kan? Guru-guru yang dikasihi, para pelajar tahun 6 semua ni, Masya Allah. Serta pada skuad pengurusan jenazah Malaysia. Apa khabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kita buat program apa ini? Pengurusan jenazah, tak takut ke? Yelah ni. Kalau Ustaz buat jenazah, berani tak? Kakak-kakak berani? Masya Allah. Baik. Sekolah Zon R10 Hormat ni, terakhir Ustaz datang sini 4 Oktober 2019. Ustaz ada masa tu? Ada, Masya Allah. Awak dah jawab apa 2019? Darjah 2. Siapa darjah 2 sekolah sini? Masa tu awak darjah 2 8 tahun kan? Sekarang kakak-kakak awak, abang-abang awak yang dah kata apa? Tambah 4 tahun. Kata 4 lah kan? Ada sekolah menengah. Awak sekarang ni giliran awak pula untuk masuk dalam kursus bersama Ustaz. Ya? Baik. Apa tujuan kita belajar benda ni? Siapa tahu? Nak tahu urus jenazah lagi? Untuk apa kita nak tahu urus jenazah? Untuk apa? Untuk siapa? Bila mak ayah kita meninggal, kita yang akan uruskan.
Saya nak tanya dalam ramai-ramai ni kan, siapa kat sini ada mak dan ayah angkat tangan? Ada mak ayah? Okey, baik. Siapa yang dia salah seorang tak ada? Mak ataupun ayah dia dah meninggal, ada tak? Ada? Okey, seorang lagi yang perempuan? Ada seorang. Okey, kakak, mak ke ayah? Ayah, dah lama dah? Lama dah. Tadi siapa? Awak? Mak ke ayah? Mak, dah lama dah? Jadi sekarang ni tinggal dengan ayah. Awak tinggal dengan mak. Yang lain, ada tak yang tinggal selain daripada mak ayah dia? Tinggal dengan nenek dia ke atuk ke? Awak tinggal siapa? Atuk. Awak? Datuk. Ni? Nenek. Nenek. Masya Allah. Mak ayah ada lagi? Jadi rata-rata daripada kita ni masih ada orang tua yang menjaga kita. Kalau tak mak ayah, salah seorang daripada dia ataupun datuk dan nenek. Betul? Sayang tak dia? Sayang kan? Jadi sebab itulah tujuan kita masuk dalam kursus pagi ni, bengkel pada pagi ni, untuk kita belajar sesuatu sebagai satu jasa terakhir kita kepada orang tua kita bila mak ayah kita atau nenek atuk kita meninggal dunia. Ramai anak-anak hari ni, bila mak dia meninggal, ayah dia meninggal, dia menangis saja. Tak tahu apa, dia duduk diam je. Kenapa? Kenapa tak uruskan mak tu? Tak reti, tak berani, tak tahu belajar, tak pernah hadapi benda ni, kan? Ustaz pernah kursus dekat Johor. Ada orang Johor sini? Ada? Oh, orang Johor. Apa kampung Johor? Ada orang kampung Johor. Dia waktu tu Ustaz kursus dekat budak darjah 6, darjah 4, 5, 6. Seminggu lepas tu cikgu dia telefon, Ustaz, salah seorang pelajar kita ni ayah dia meninggal dunia. Dia kata beberapa hari lepas kita belajar, anak dia, ayah dia meninggal dunia. Jadi dia kata yang kami seronoknya cikgu-cikgu ni, anak dia dengan kawan-kawan dia solat jenazah. Anak dia darjah 6 jadi imam solat jenazah. Agak-agak kalau ayah dia masih ada, agak-agak ayah dia suka tak? Terharu ke tidak? Itu sebablah kita belajar benda ni. Sebab apa? Ini jasa terakhir kita pada ibu dan ayah kita dan juga orang tua yang menjaga kita. Baik. Kalau kita belajar tentang rukun pengurusan jenazah. Nak tanya, ni semua dah ambil PAFA kan? Ada PAFA ke? Kenapa sekarang panggil? UPKK Ada ambil kelas UPKK? Ada kan? Ada belajar tak bab pengurusan jenazah? Ada. Okey. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Rukun pengurusan jenazah ada berapa? 5. 5 ke? 3? Okey, yang pertama apa dia? Mayat. Kena ada mayat. Yang kedua, kena ada tukang mandi. Itu macam nak rukun nikah. Kena ada wali, kena ada orang nak nikah. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Ada berapa? Apa dia? Pertama, mandi jenazah. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, solat. Dan keempat, ke bumi jenazah. Yang 5 tu rukun negara, kan? Jangan silap ya. Baik. Jadi kita nak tahu, sebelum seorang tu nak meninggal dunia, kita panggil apa? Jenazah kan? Ataupun nama lainnya apa? Sakaratul maut. Tahu tak siapa sini ada pengalaman sakaratul maut? Ada? Ada pengalaman? Masya Allah, mungkin awak pernah nampak. Okey, siapa meninggal? Tok Nek, nampak dia sakit macam mana nak meninggal tu? Susah tak? Susah. Dia siapa? Saya baru lepas solat Jumaat. Biasa dekat masjid lepas solat Jumaat, imam akan kata, kita ada solat jenazah lepas main Jumaat, kan? Bagus. Jadi waktu kita melihat orang yang tengah nazak, orang tengah nazak nak mati ni, siapa tahu macam mana keadaan dia? Keadaan macam mana? Sesakit lagi? Sesak nafas lagi? Mata dia ke atas lagi? Pucat. Siapa jawab tadi? Jawab apa? Terbaring. Siapa jawab terbaring? Orang tengah nazak,
Dia bukannya, memang betul dalam keadaan pucat, dalam keadaan sesak nafas. Yang paling tepat orang yang tengah nazak dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang tengah nazak di? Kau kenapa tengah nazak? Itu bukan nazak, tu semput. Ya. Jadi dia tengah nazak, apa yang perlu kita buat? Kita kena ajarkan di kalimah la ilaha illallah. Ini kita tengok. Bagaimana berhadapan orang tengah nazak ni? Pertama kita kena ajarkan dia lakin mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang nak mati ni kalimah apa? La ilaha illallah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Macam mana panjang sangat? Macam tengok dalam cerita kat Melayu tu, cerita Melayu, drama TV. Asal orang nak mati aja dia mengucap panjang. Bang, ikut saya bang. La ilaha illallah. Agak-agak orang tengah nazak tu boleh ikut tak? Tak boleh, dia lempangnya cepat sikit. Tak boleh panjang-panjang sangat. Dan jangan terlalu laju. Ikut saya bang. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh juga, jangan terlalu laju. Ringkas dan padat. La ilaha illallah. Cuba ikut. Itu saja yang Nabi ajar. Tak perlu panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuba ikut, cuba ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini semua pembongak kan. Mana ada orang tengah nazak boleh mengucap panjang. Nabi ajar ringkas saja. Apa dia tadi? La ilaha illallah. Ringkas saja ya. Ajar dia sehingga dah dapat ucap kalimah itu. Yang kedua apa perlu kita buat? Cuba baca kalau nampak. Bacakan mana-mana surah dari kepada pesakit, apa-apa saja surah pun boleh. Antaranya surah Yasin. Orang tengah sakit kita baca surah Yasin. Bukan tengok orang tengah sakit sakaratul maut je. Kawan awak baru lepas sunat, ada yang belum sunat lagi. Jangan angkat tangan. Mengaku dah mati je. Jap saya tunjuk dia. Kawan awak baru sunat, awak pun ziarah dia, baca Yasin kat dia. Boleh tak? Itu kan sakit nak meninggal Jadi kita baca surah Yasin ni pada orang yang sedang nazar. Apa lagi surah lain? Ketika Rasulullah Al-Baqarah nak baca 250 ayat. Masya Allah panjangnya. Ar-Rahman. Apa saja surah pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada dua surah pendek yang Nabi ketika Rasulullah dalam keadaan sakit sakaratul maut. Siapa nama isteri Nabi? Siti Aisyah radhiyallahu anha membacakan dua surah pendek. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin. Surah apa tu? Al-Falaq dan An-Nas. Semua ingat tak surah tu? Simple je kan? Maka orang yang tengah sakit kita baca surah tu pun boleh. Simple saja ya. Yang ketiga, okey baca. Apa tulis? Tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah nazak ni dia dalam keadaan yang kadang-kadang dia minta bukan-bukan. Tiba-tiba dia minta air. Nak air kata dia. Bagi dia air. Nak air. Dia pun tengok. Tak nak si master kata dia. Wah, kau nak air apa? Bagi pula air Evian. Evian. Tak nak Evian. Wah, kata nak air apa? Starbucks kata dia. Starbucks kau minta kan? Jangan marah dia. Kalau kita ada kemampuan, pergilah beli. Pergi kat yang mana? Starbucks satu, beli topping mahal. Yang paling mahal premium RM40. Letak ni cocok color semua. Minum ni. Orang tengah nazak ni kadang-kadang dia ada selera, kadang-kadang tak ada selera. Dah bagi dah, dia minum sikit tu. Dah tak nak dah. Marah tak kita? Aku ni habiskan duit tabung nak beli air ni, tiba-tiba kau tak nak minum, kau ni kenapa? Jangan marah dia. Kalau dia tak nak minum, siapa nak minum? Kita bedal lah. Apa masalah? Jadi nak kata bahawa apa sahaja kehendak pesakit, orang tengah sakit, contohnya mak ayah kita sakit, nak apa-apa, cuba tunaikan. Jangan marah dia. Sebab waktu tu dia diuji dan kita pun diuji.
Jangan marah dia. Mak ni macam-macam lah. Mak ni. Relax, tenang kan. Jangan marah. Kadang-kadang ada orang macam tu. Ada waktu masa kita PKP kan. PKP tahun bila? Tahun 2020, tahun 2021 kan. Ada satu orang tu, dia meninggal dunia dekat rumah. Mak dia meninggal. Anak dia tidur tak tahu pun mak dia meninggal. Padahal mak dia sakit malam tu. Sebab dia kata, mak ni kan, macam merungut lah. Saya ni penat lah kan. Lepas tu besok tengok-tengok mak dia dah meninggal dunia. Kesian dia, malam tu mak dia nak air, tak ada siapa layan. Lepas tu besok tu, bila dia tahu mak dia meninggal, ada menyesal tak? Menyesal yang tidak ada kesudahan. Jadi, sebab itulah kalau mak ayah kita sakit, orang tua kita sakit, jangan kita abaikan. Tunaikan apa yang dia nak. Selagi mampu. Ini orang tengah nazak ni, jaga dia baik. Jangan kita macam, alah, penat lah mak kan. Tadi dah sudah dia suruh. Kita masa kita kecil dulu, siapa yang jaga kita waktu kecil? Mak ayah kita kan. Bila dia dah tua, dia sakit, kita pula abaikan. Okey, yang kedua, bagaimana, apa dia? Baca. Orang yang baru meninggal dunia, apa kita nak cakap? Baru mati ni. Alhamdulillah. Apa dia? Innalillah. Ustaz tiba dengar alhamdulillah. Mati pun kau alhamdulillah kan. Ya. Kita baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam Quran, wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Allazina iza sabatkum musibah, iaitu apabila orang-orang yang ditimpakan musibah, ujian, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia, daripada Allah lah kita semua datang, kepada Allah lah kita semua kembali. Ini kalimah ini untuk semua masalah, musibah, ujian. Bukan orang mati je tau. Kawan kita sakit pun kita sebut innalillah. Itu kalimah musibah. Kalau kawan kita bukan Islam mati, mutu sami mati, kita sebut apa? RIP. Sebut RIP ke? Tahu RIP tak? Rest in peace. Tahu RIP. Boleh tak kita sebut RIP? Tak boleh. RIP ni untuk mereka yang bukan Islam ucap pada orang lain. Kita ni orang Islam, sama ada yang mati tu orang Islam ke bukan Islam ke, ucapan yang kita kena sebut ialah innalillah wa inna raji'un. Kawan kita Melayu mati, innalillah. Kawan kita Cina, India mati, innalillah. Semuanya innalillah. Itulah sunnah dia. Inilah tahu apa? Innalillah wa inna raji'un. Daripada Allah kita datang, betul tak? Kepada Allah kita semua kembali. Itulah kalimah sunnah dia. Alright? Baik. Kemudian, ni penting. Orang yang baru meninggal dunia, mata dia naik ke atas. Siapa yang belakang tadi tu? Yang tengah berzikir tu. Panggil dia. Siapa nama dia? Wah, mesti. Awak lah. Awak peserta betul hari ni. Siapa nama? Nampak macam terkebil-kebil. Okey, dia atas. Atau dengan ni. Siapa nama tu? Wah, dia bangun sahur pagi tadi ni. Jom. Sini. Dia dah blur dah. Main. Jom. Kita ke depannya. Jom, up. Sudah tak ni? Dah kembali ke dunia? Dah kembali ke dunia dah? Jom, sini. Jom. Bangun, sini. Awak nama apa tadi? Aktaf. Akta. Ya, Akta. Akta mari sini. Siapa nama kamu lagi? Ahmad. Okey. Kita sama-sama. Okey, jom. Akta. Oh, dia nangis dah. Kenapa? Bukannya suruh dia jadi mayat. Okey, Akta. Katakanlah, siapa nama tadi? Nama siapa? Mata kenapa mata? Boleh buka. Nama siapa? Nama. Nama siapa? Ahmad. Okey, Atta. Atta jangan nangis. Kenapa Atta nangis? Okey. Saya dah meninggal.
Nenek saya dah meninggal. Oh, nenek dah meninggal. Doa untuk nenek banyak ya. Nak nenek masuk syurga? Doa banyak. Ya, jangan nangis. Okey, Atta. Katakanlah si Ahmad ni baru meninggal. Awak pedang? Ye pula meninggal. Dia baru meninggal ni, nak buat apa ni? Celebrate. Tengok. Ahmad baru meninggal, mata dia terbuka. Macam mana Atta nak tutup mata Ahmad ni? Cuba tunjuk contoh. Tunjuk. Ni, macam ni, tutup mata dia. Tutup mata dia. Terbuka lagi. Ni mesti ada saka ni. Okay, macam mana nak buat? Okey, pertama kita tutup urut mata dia. Kalau misalnya kata orang tua kita meninggal, mata terbuka. Perang sana. Mayat ni. Cuba tutup mata dia. Tutup urut-urat kan. Minyak masak. Dia minyak petrol. Minyak masak kat rumah tu ada tak minyak masak? Ada tak kau minyak masak? Guna minyak masak yang baru tu tau. Jangan guna minyak masak yang awak dah gorengkan keli semalam. Yang baru tu ambil sikit, urut mata mayat. Cuba urut atas. Ini balas dendam. Urut perlahan. Kalau tak dapat juga urut, kita ambil cari batu-batu. Batu kecil tu, ambil, bersihkan. Yang batu yang kayu putih. Yang kecil tepi tu, batu kerikil tu. Confirmkan tu batu, takut-takut tak kucing mana tahu. Apa ni letak kat mata dia, tiba-tiba cair. Confirmkan tu batu, letak kat situ. Tujuan dia apa? Apa tujuan kita letak batu kat mata mayat? Nak bagi tutup mata dia, alat saja. Jadi batu yang digunakan tu batu kecil. Jangan guna bata. Orang bata tu berjalan kan, bata kat sini. Apa pula guna pelantar? Bukan bata pelantar tu. Dia ingat ustaz kata bata tu. Tu bata dia petak tu. Itu batu-bata nama dia. Dia kata pelantar. Bukan kita guna pelantar tu. Bukan. Jangan salah. Sekarang dia buat pelik pula. Ambil pelantar tu saja. Alright. Kalau tak jadi juga, cari duit shilling. Ada duit shilling? Siapa ada shilling? Ambil satu untuk Ustaz, pinjam. Ustaz. Apa ada? 20 sen. Okey. Cuba letak kat sini. Alah kecil sangat. Ambil 50 sen yang besar tu. Kan? Tujuannya untuk beratkan mata dia. Ni antara kaedah, ya. Nah, bagi terus ke? Okey, itu antara kaedah. Kalau tak boleh tutup juga, kita ambil kain, tutup mata dia. Supaya tidaklah terbuka macam ni. Nanti orang buka muka dia, tengok terbeliak mata dia. Okey, faham? Okey, cuba tutup mata si mati. Itulah kaedah dia, ya. Ni kalau mak ayah baru meninggal, tutup mata dia. Jangan biarkan terbuka gini. Sekarang orang tengok mata berak gini. Ya. Yang ketiga, sumbatkan kapas. Sumbat kapas, pernah nampak tak orang letak kapas kat hidung ayat? Ambil kapas, sumbat kapas dengan keadaan sekadar yang boleh. Tak sekadar boleh. Sikit je tutup. Orang kita bukan sekadar boleh, selagi boleh. Sumbat lagi. Kembang hidung mayat tu. Bila ustaz tengok, apa kembang sangat hidung budak ni? Tarik keluar kapas, la ilaha illallah, daripada tekak ni. Mana tak? Ya. Jadi tujuan kita tutup hidung mayat dengan kapas untuk apa? Tak bagi binatang. Serangga, hai masih. Mayat mana boleh lari? Jangan bagi? Jangan bagi kumbang masuk. Kumbang masuk? Betul, kumbang datang kan? Lagi binatang apa lagi? Apa dia lagi? Cacing, semut, cicak, boleh lah. Lipas, lagi bahaya kan?
Jadi kita tutupkan, tujuannya untuk mengelakkan serangga masuk ataupun darah yang daripada badan ni meleleh keluar. Tujuan dia tak. Basah sikit je tukar. Basah sikit je tukar. Faham tak? Buat kapas. Okey, yang keempat apa dia? Baca. Yang keempat. Keluarkan gigi palsu. Okey, katakanlah dia ada gigi palsu. Macam mana nak keluarkan? Macam mana nak keluarkan gigi palsu dia? Ambil sepanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gigi betul. Tersilap. Macam mana? Dia gigi palsu yang keluar masuk tu. Pernah nampak tak? Kalau atuk nenek awak pakai, malam-malam nak tidur dia buka. Letak dalam cawan. Tekung dalam air tu. Pagi-pagi subuh dia ambil balik pakai. Awak datang bilik dia, ni air apa tu? Minum. InsyaAllah cerdik kan. Ya. Gigi palsu yang boleh keluar masuk tu kita buang keluar. Kalau atuk awak pakai, dia dah meninggal, bawa keluar. Kecuali gigi palsu yang kita tanam dalam busi tu. Dah melekat kan, dah ubet dia lekat. Jangan pandai-pandai pula awak minta pelayar. Minta pelayar cabut. Ataupun gigi yang pakai besi tu apa nama? Braces. Jangan pandai-pandai minta screwdriver. Minta screwdriver. Okey. Dah darah mulut atuk dah tu. Atuk dah pakai braces. Kalau tak boleh cabut, biarkan. Jangan kita cabut. Okey? Okey. Ni gigi betul ke tak? Tapi kenapa korang cabut? Tak payah cabut. Kalau dia boleh tanggal, kita tanggalkan. Kalau tak boleh, biar. Kenapa kena cabutkan yang tanggal? Sebab apa kena cabut? Kalau tak tercabut, gigi dia tu yang jenis keluar masuk tu, dia baring kan. Takut-takut dia tergelincir masuk kat tekak ni. Mana gigi atuk? Tengok kat sini. Macam mana nak keluarkan? Kena korek lagi kan. Ya. Okey, terima kasih pada Atta dengan Ahmad. Okey. Dah tak nangis dah kan. Baik. Kemudian ambil kain sebesar macam tudung-tudung, pelajar perempuan tudung tu kan. Kita ambil kain napkin tu ke apa, ikat daripada bawah dagu ni naik ke atas. Macam dalam gambar tu, nampak tak? Itu apa ikatan dia? Ikatan pocong. Perkataan pocong tu asal dia ikatan. Dapat dekat awak panggil hantu pocong. Hantu pocong lah, bandar pucung lah, pucung perdana lah, pucung jaya lah. Padahal asalnya perkataan tu ikatan pocong. Tujuan ikatan pocong tu tak apa? Tutup mulut, tutup ikat. Macam tu kaedah dia. Ya. Gigi palsu kalau kita dah keluarkan, letak kat mana? Pakai. Simpan lah, buang pun tak apa. Tapi kalau nak pakaikan balik kat nenek dia tu boleh. Lepas dah siap mandi kapan nak pakaikan balik. Kenapa? Nanti orang tahulah dia tak ada gigi. Pakaikan balik tak apa. Yang penting masa sebelum mandi kapal tu buka dulu. Takut dia jatuh dekat tekak tadi, susah. Okey? Baik. Kemudian yang kelima baca. Tukar pakaian jenazah dengan pakaian bersih. Orang baru meninggal, badan dia lembut. Lembut lagi. Macam mana contoh dia kan? Okey, mari sini. Bang. Amir nama dia? Alif. Macam mana ni? Alif. Okey, cari seorang partner lain. Nama siapa? Mari sini. Alif. Ni sama juga? Ba. Bukan apa? Aklan. Insya-Allah. Okey, Alif dan Aklan. Okey, katakan Alif, Aklan ni meninggal. Macam mana nak buka baju dia? Tangan dia macam mana? Agak-agak. Mestilah naik ke atas kan? Kita pun buka senang kan sebab tangan dia ke atas. Sebab itulah orang baru meninggal dunia, benda pertama kita buat ialah tukar baju dia. Buka. Sebab badan dia masih lembut. Orang yang dah lama meninggal, dah 3 jam meninggal, badan dia jadi keras. Kenapa keras?
Ha? Meninggal. Kenapa meninggal? Sebab apa? Darah tak jalan, dia jadi beku, darah beku. Tulang dia jadi keras. Jadi kalau kita nak buka baju dia lepas dia dah meninggal beberapa jam, maka susah nak angkat. Aduh, man. Macam mana nak buat agak? Terpaksa gunting baju dia. Padahal baju ni cantik lagi, boleh pakai lagi untuk budak-budak lain kan, jual. Tapi kita terpaksa gunting. Sebab itulah sebelum mayat tu mengeras, buka baju dan seluar dia, tukarkan dengan pakaian yang mudah ditanggal. Apa dia? Kain batik kan, kain kapal. Belum tutup atas badan dia, yang penting tutup aurat. Jangan kita kalau jenazah perempuan, dia dah meninggal dah ni, lepas tu bila orang datang nak tengok mak dia, orang pun buka muka mak dia, tengok rambut mengerbang. Kenapa tak tutup rambut makcik ni? Tak apalah, dulu dia free hair kan. Semua orang tahu kan, itu urusan dia. Bila dia meninggal, tanggungjawab kita untuk tutup aurat dia. Faham tak? Kena jaga, ya. Baik, yang keenam, baca. Kiamkan tangan dan ikat jenazah. Okey, macam mana kiam? Kiam macam mana kiam? Macam kita semayang, kiam macam mana? Macam ni. Kita kiamkan tangan dia, kita ikat tangan dia begini supaya tangan dia tidak jatuh, tak bergerak. Kemudian ikat lutut dia ni, rapat kaki dia, ikat lutut. Dan yang ketiga, ikat jari kaki dia supaya tegak macam ni, lurus. Senang kita nak uruskan mayat. Okey? Sebab apa? Kan Ustaz kata tadi, mayat lama-lama dia akan mengeras. Kalau dia mengeras, dah meninggal malam, besok pagi baru nak uruskan jenazah dia, kaki dia terkangkang macam ni. Nak rapatkan balik payah sebab dia dah keras. Ada orang tua tu dia dah meninggal, tangan dia lurus, lepas tu anak dia cuba nak kiamkan. Ustaz kata tak boleh, susah nanti. Tak apa Ustaz, kita cuba. Dia malam tadi tak nak buat, pagi tu baru dia nak buat. Dia try satu, tak terdengar bunyi patah, longgar tangan bapak dia. Ustaz berkata, kan aku dah cakap dah, tak payah betulkan tangan dia. Semua takut. Ustaz patah ke tu? Kata dia. Tak bagi soalan kebat. Ustaz pun pegang tangan bapak dia tu. Tengok semua orang macam takut, tak patah kan. Abang dia pun kata kat adik dia, nasib baik tak patah, kalau patah aku patahkan tangan kau. Dia garang abang dia tahu. Dalam hati kecil Ustaz kata apa? Nasib baik aku tipu, memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Sebab tu Ustaz kata, kalau mayat tu tak boleh dibentukkan, dia dah keras, biarkan saja. Ada mayat Ustaz pernah jumpa, dia mati bersila macam awak ni. Dia meninggal seseorang kat rumah, orang tua meninggal bersila. Meninggal ke tu? Meninggal. Jadi bila mandi, kita nak baringkan tak boleh, dia dah keras. Mandi dalam keadaan bersila, kapan dalam keadaan bersila, tak ada masalah. Yang jadi masalah waktu bila? Waktu nak solat jenazah. Kita nak solat, dia bersila depan. Allah. Sikit-sikit. Sebab itulah mayat ini dia bermacam-macam rupa. Apa saja keadaan mayat, kita kena hadapinya dengan reda. Ada tak sini yang bercita-cita, besok kalau aku mati, aku nak mayat aku rebut 5 hari baru orang jumpa mayat aku? Ada tak? Tak ada kan? Ada tak? Siapa bercita-cita macam tu? Tak ada orang yang berangan-angan atau berimpian macam tu. Tapi siapa kita yang nak menolak takdir Allah? Betul tak? Tiba-tiba Allah takdirkan mak kita meninggal dalam keadaan 4 hari baru orang jumpa mayat dia. Sebagai anak, kita jijik tak? Tu mak kita tu baru dah busuk dah, ada keluar ulat. Jijik tak? Jangan rasa jijik, sebab itu orang tua kita. Siapa pun yang meninggal itu, jangan kita kata, busuk je. Jangan. Kita bila tengok jenazah, bila ziarah jenazah, jangan kita rasa geli dan takut. Ya, sebab mayat tak pernah pun minta dia mati macam tu. Siapa tahu besok kita mati pun macam tu?
Orang pun geli nak pada jenazah kita. Sedih tak? Sedih kan kalau kita mati dalam keadaan reput macam tu, orang takut nak tengok urus jenazah kita. Begitulah perasaan mayat bila mana dia mati, orang takut pada dia. Jangan takut pada mayat, ya. Awak takut mayat? Ya ke ni? Ustaz ada bawa ben jenazah, ada keranda duduk dalam tu boleh? Awak okey? Kawan dah ni kan. Okey, terima kasih pada siapa tadi? Aklan dan Alif. Okey, bagi tepukan. Alright. Yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat dekat perut mayat. Letak apa selalu? Dumbbell. Itu nak bagi kempes ke apa? Sederhana berat. Apa dia? Batu. Okeylah. Lagi? Buku boleh. Beras 5 kilo. Jangan mahal. Letak apa? Orang letak gunting. Orang letak benda-benda yang sederhana berat. Tujuan dia untuk mengelakkan perut mayat kembung masuk angin. Dia tahan dulu. Tapi biarlah yang logik. Jangan dumbbell. Buku pun biarlah buku biasa. Jangan letak buku Yasin, Al-Quran kat perut mayat. Tak boleh. Bukan tempat dia. Kadang-kadang Ustaz tengok, kenapa dia letak buku kat sini? Tengok Al-Quran. Biar berkat Ustaz. Berkat apa letak dalam perut? Ya, kita baca tu yang boleh datang keberkatan. Ya. Letak benda-benda yang senang orang nak buang dia, alih dia. Jangan letak ni LCD yang lampu ni kan. Boleh ni. LCD projector. Tak logiknya. Baik, yang ke-8, apa dia tulis? Baca. Gunakan wangi-wangian. Apa dia wangi-wangian yang ada kat rumah? Perfume. Okey, boleh lagi? Bedak. Bedak semua kat rumah. Spray lah, spray ke. Ya. Kemenyan. Orang dulu pakai kemenyan. Awak tahu kemenyan? Mana tahu? Kat rumah ada pakai? Ada pakai kemenyan? Luar biasa. Orang bakar asap tu macam orang Arab bakar bukor kan, cendana, apa lagi, setanggi kan. Jadi itu wangian dia untuk menutup bau mayat, bau jenazah. Daun pandan, awak ancur-ancurkan daun pandan tu letak kat tepi mayat. Itu tujuannya untuk tutup bau jenazah. Okey, gunakan wangi-wangian. Kalau tak guna bakar, tak guna daun pandan pun tak apa, gantung kat dinding 5 minit sekali. Apa tu? Ambipure. Itu pun boleh, ya. Alright, apa lagi benda yang boleh kita buat waktu ada jenazah kat rumah? Panggil jiran. Panggillah, kena bagi tahu lah ada kematian kan. Kita kena sediakan mayat dalam keadaan yang baik. Jangan biarkan mayat dalam keadaan meleleh, busuk. Orang lain datang tengok pun rasa macam geli. Kita kalau ada orang datang, tunggu dulu kejap. Saya nak betulkan mak saya. Saya nak bersihkan mak saya. Jangan sampai orang nampak kotoran pada wajah dia. Okay, faham ya? Okey. Kemudian yang ketiga, ini penting juga ni. Apa dia tulis tu? Urusan dokumentasi. Bila seorang tu meninggal dunia, baru meninggal, boleh tak kita terus angkat dia masuk kat surau, mandi kapan tu tanam? Dia kena buat apa? Kena sahkan kematian. Tak. Kita kena sahkan kematian dia dulu. Siapa yang boleh sahkan kematian? Anak dia? Awak dah jenam. Tiba-tiba mak dah meninggal. Pergi kat balai polis, mak saya dah meninggal. Siapa yang sahkan kematian? Saya. Doktor ke? Bukan. Jauh sekali. MA ke? Medical assistant ke? Bukan. Habis apa? Pelajar tahun 6 zon R10. Dia ingat terima ke? Tidak. Dia mesti orang yang berautoriti, orang yang ada kuasa. Okey, apa perlu buat? Ni kalau mak atau ayah kita, keluarga kita meninggal dunia, kena dapatkan surat daftar kematian, nama dia. Surat apa? Daftar kematian. Mana dapat? 2 tempat je. Di hospital, bilik mayat, ataupun dekat
balai polis. Kalau lah mak ayah awak meninggal kat hospital, tak apa, hospital akan bantu kita. Tapi kalau meninggal di rumah, anak-anak jangan nangis, takut, tak tahu nak bagi siapa, jiran-jiran ketuk pintu pun tak bangun. Telefon apa dia? Call siapa? Telefon 999. Siapa pernah call 999? Pernah call? Buat apa? Main-main? Habis? Tak ada apa tu? Call? Hospital, siapa sakit? Ya, pernah call. Awak pernah call? Untuk apa? Main-main? Habis? Pakcik awak meninggal, awak sendiri call? Hebat. Jangan main-main nombor ini nombor kecemasan. Bukan saja orang meninggal, dia kalau rumah terbakar, apa saja kecemasan, ni nombor dia. Okey? Telefon bagi tahu, saya nak bagi tahu kat rumah saya ada orang meninggal. Lepas tu dia tanya alamat mana? Bagi tahu saya, dia datang. Ambulans datang. Okey? Ambulans datang, kemudian bila dia dah sahkan kematian, dia cek, oh orang ni dah meninggal dah ni. Dia keluarkan satu surat. Surat tanda-tanda tidak hidup, tanpa kehidupan, ataupun mana tiada tanda-tanda kehidupan. Surat tiada tanda-tanda kehidupan. Surat itulah awak kena pegang. Ini kena tanya tahu juga Sebab bila mak ayah awak meninggal, awak kena telefon orang yang lebih tua. Kalau tak 999. Ini sebagai pengantar awak lah. Nak pergi balai polis, kena ada IC kita, IC siapa yang meninggal, mak ayah kita. Mak ayah awak ada tak? Kalau kata dia pergi hospital, ada kad rawatan tu, buku hijau ke, kad itu buat tak tahu je. Mak pergi hospital check up buat tak tahu je. Kena tahu mana kad dia, mana dia punya kad appointment. Faham tak? Supaya memudahkan kita. Alright. Lepas tu dapat surat ni, surat daftar kematian. Itulah bila dah dapat surat, barulah boleh uruskan jenazah. Selagi surat daftar kematian macam ni tak dapat, tak boleh uruskan jenazah. Dia macam IC lah, ini macam IC, tapi orang mati dia dapat surat mati. Okey, ini sebagai pengetahuan awak. Walaupun benda ini mungkin awak tak uruskan, orang tua yang uruskan, tapi sekurang-kurangnya awak faham apa yang berlaku. Okey? Okey, baik, selesai bab ini. Kita masuk yang keempat. Apa Chris? Rukun pemasangan jenazah ada berapa? 4. Okey, yang pertama apa dia? Mandi jenazah. Okey, mandi jenazah. Awak, kalau orang perempuan meninggal, siapa yang kena mandikan dia? Perempuan, betul. Awak, kalau orang lelaki meninggal, siapa yang kena mandikan? Lelaki. Kakak, kalau nama siapa ni? Cahaya Kasih. Oh, nama klasik ya. Kalau pondan meninggal, siapa yang kena mandikan? Pondan juga. Pondan juga kata dia. Lelaki? Betul ke? Ini pondan yang dah renovate. Renovate lah, dia dah ubah berdiri dia macam perempuan dah. Pergi siap, dah operate dah. Tak ada soal? Siapa kena uruskan? Orang lelaki ke perempuan? Tapi betul dia macam perempuan. Ya, tetap lelaki yang kena uruskan. Jangan dia ini pondan ni ada bentuk macam perempuan, dia perempuan uruskan. Tak boleh, dia lelaki tetap lelaki kena uruskan. Okey? Aurat macam mana pula? Lelaki macam mana aurat dia? Tutup apa? Pusat dan lutut. Tutup pusat, tutup lutut. Pusat sehingga lutut. Kalau orang perempuan meninggal tutup apa? Dia tak tutup seluruh badan. Tutup antara bahagian dada ni sehingga lutut. Kalau pondan meninggal macam mana pula aurat dia? Macam mana? Pusat sehingga lutut juga. Habis dada dia tu? Dada dia pun kena tutup juga, wajib tutup.
Kalau tak tutup nanti orang tuduh kita pula. Hai, buat apa tu? Kita jaga. Ni Ustaz bagi tahu ni sebab apa? Benda ni berlaku. Ya, lelaki ni pastikan kelakian awak ni kekal selamanya. Jangan bila besar nanti nampak awak dululah lupa dia. Tiba-tiba cun pula. Jangan agak-agak ada nak ubah-ubah sifat tu cepat-cepat istighfar. Ya. Nama asal Syafiq, bila besar Syafiqah. Jangan. Dia tak mengaku anak murid nanti kan. Ya. Baik. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Kita rehat berapa ni? 10 minit. Apa kata kita rehat 12 5 minit? Boleh baik. Ada tak nak tanya Ustaz sebelum Ustaz masuk yang lain? Tanya. Tak ada terus. Ustaz tanya boleh? Okey. Siapa tanya? Ada tanya? Siapa tanya? Mana? Awak? Okey, kakak apa dia? Baby baru lahir dia meninggal. Sama ke cara dia 4 rukun ni? Sama. Tetap mandi, tetap kafan, tetap solat dan ke bumi. Lagi soalan? Dah kahwin. Isteri dah meninggal. Dah kahwin pun isteri meninggal pula. Dia pula meninggal. Wah, ni siapa yang mati ni? Joko Bina. Dia kata dia meninggal. Apa dia meninggal? Dia dah kahwin, isteri dia meninggal. Lepas tu suami dia pun meninggal. Lepas tu siapa yang nak mandikan dia? Dua-dua meninggal. Betul juga kan? Pelik tak soalan tu kan? Tiba-tiba je suami isteri meninggal. Siapa yang mati dulu ni? Isteri mati dulu. Ya okey lah, kita jawab dia ikut kefahaman Ustaz. Kalau suami dia meninggal dunia dahulu, isteri boleh tak mandikan suami dia? Boleh. Sebab tu isteri dia, suami dia, tak ada masalah. Isteri pula meninggal, suami nak mandikan isteri dia boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ayah dia meninggal, anak perempuan nak mandikan ayah dia boleh tak? Boleh. Mak meninggal, anak lelaki nak mandikan boleh tak? Boleh. Cuma kalau anak lelaki nak mandikan mak dia, pastikan batasan aurat. Antara dada sehingga lutut biar anak perempuan yang uruskan. Anak lelaki bersihkanlah kepala, tangan, kaki. Begitu juga kalau anak perempuan nak mandikan ayah dia, pusat hingga lutut biar orang lelaki yang uruskan. Anak-anak yang perempuan peganglah kepala ayah dia, tangan ayah dia, kaki ayah dia. Faham? Begitu. Ya, soalan. Kalau mayat hancur, kena gilis ke tapi, hancur, selera, apa nak buat? Kutip daging-daging yang hancur tu, setiap benda tu biasanya forensik yang akan buat kerja tu. Jadi kita uruskan macam mana? Sediakan satu plastik, ambil daging tu, basuhkan dia, toskan dia. Tos. Buang darah-darah dia tu. Lepas tu kita letak atas plastik. Ambil lagi daging dia, letak. Kita bungkuskan dia macam bunjut tu. Lepas tu kafankan bunjut tu. Itu kaedah dia. Walaupun dah hancur dah, bunjut macam tu, kita kena hormati juga. Solatkan dia dan kebumikan terus. Okey, lagi soalan? Ya. Mati syahid tak payah kapan? Contoh mati syahid apa dia? Contohnya macam Palestin sekarang ni tengah berperang kan. Orang-orang Islam yang mati syahid, maka jenazahnya mulia. Dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, hanya dibumikan saja sebab mayat dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi syahidnya ada banyak. Yang mati kerana perang itu namanya syahid dunia akhirat. Di akhirat nanti dapat pahala. Orang yang mati kerana runtuhan, orang yang mati kerana sakit perut, seorang wanita yang mati ketika melahirkan anak, orang yang mati lemas, orang yang mati terbakar, itu juga kategori syahid.
Cuma bezanya syahid itu syahid akhirat. Di dunia, jenazah-jenazah yang tadi Ustaz sebut wajib mandi, kafan, solat dan ke bumi. Cuma ke akhirat dia dapat pahala syahid. Faham? Dia tak sama macam syahid yang mati kerana gugur di medan perang. Itu syahid dunia akhirat. Okey? Sebab kadang-kadang orang kata, dia mati ketika nak bersalin lah, mati kesian mati syahid dia. Kalau mati syahid tak payah mandi kapan lah. Kena mandi kapan juga sebab dia syahid akhirat. Pahala dekat sana. Di dunia 4 rukun ni wajib kepada dia. Faham? Alright, ada lagi soalan? Nah. 1 minit lagi. Lepas tu? Macam mana nak uruskan diri dia sendiri? Ayat dia. Dia duduk seorang kat rumah, tiba-tiba dia meninggal, tak ada siapa tahu. Macam mana dia nak uruskan mayat dia sendiri? Bangun mandi kapas sendirilah kan. Biar sajalah sampai orang datang jumpa mayat dia. Dah rehat dah. Okey, ambil soalan last sekali. Apa dia bang? Tak ada soalan? Menggeliat? Dia menggeliat. Apa dia? Gugur. Orang gugur dalam perut, dia gugur, meninggal anak dia dalam perut, maka hanya mandi, kafan dan ke bumi, tak perlu solat sebab dia meninggal dalam perut. Kalau baby tu meninggal ketika lahir, wajib solat. Tadi siapa orang angkat tangan ni? Last. Kakak apa dia? Lagi dahsyat. Dia jumpa mayat dia, badan dia, kepala tak ada. Macam mana nak buat? Terpaksa uruskan badan lah. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dah seminggu dah baru jumpa kepala dia atau pokok. Macam mana nak buat? Ambil kepala dia tu, mandi, kafan dan terus ke bumi. Tak payah solat dah, sebab jenazah dah solat kan. Kepala tadi kebumikan dekat dalam kubur yang sama. Cuma tak digali sampai nampak mayat dia. Gali kat atas dia. Asalkan dengan syarat jangan sampai binatang boleh gali balik. Dia gali dia tu sampai baunya tak dapat dikesan oleh binatang. Ya. Alright, kita akan sambung lagi. Rehat kan? Ya. Rehat. InsyaAllah kita akan sambung selepas rehat. Jadi Ustaz serahkan pada Ustazah Hawa. Silakan. Apa? Alhamdulillah.